Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pembersihan dan pembekalan air di bawah tajuk air dan larutan. Kenapa air perlu dibersihkan? Walaupun air meliputi 2/3 daripada permukaan bumi, tetapi sebahagian air ini tidak boleh terus digunakan kerana mengandungi benda asing, mikroorganisma dan bahan terlarut. Jadi, air perlu dibersihkan dan dirawat supaya selamat untuk diminum oleh manusia. Pembersihan air dapat menyingkirkan bau, rasa, warna, mikroorganisma dan bahan terlarut supaya air dapat digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti mandi, memasak dan sebagainya. Gambar menunjukkan penduduk kampung sedang mengambil air dari sungai. Sekiranya kamu adalah penduduk kampung tersebut, adakah kamu ingin menggunakan air tersebut tanpa dibersihkan terlebih dahulu? Sudah tentulah tidak, kan? Jadi hari ini kita akan belajar 4 kaedah pembersihan air, iaitu pendidihan, penurasan, pengklorinan dan penyulingan. Kaedah penurasan atau penapisan. Melalui kaedah penurasan, air akan dituras menggunakan kertas turas ataupun air dialirkan melalui beberapa lapisan bahan seperti batuan dan pasir untuk menapis air tersebut. Kelebihan proses ini ialah kita akan mendapat air yang jernih dan bebas daripada zarah terampai. Kelemahannya pula ialah air masih mengandungi mikroorganisma dan bahan terlarut. Maksudnya, walaupun air ini jernih, tetapi masih belum selamat untuk diminum kerana masih mengandungi mikroorganisma. Kaedah yang kedua ialah pendidihan. Pendidihan dilakukan dengan cara memanaskan air sehingga mendidih, iaitu sehingga mencapai takar didih 100 darjah Celsius. Kelebihan kaedah pendidihan ialah dapat membunuh mikroorganisma yang terdapat dalam air. Manakala kelemahannya pula, air masih mengandungi zarah terampai dan bahan terlarut. Seterusnya adalah kaedah pengklorinan. Pengklorinan adalah cara membersihkan air dengan menambahkan klorin ke dalam air tersebut bagi tujuan membunuh mikroorganisma. Kelebihannya sama seperti pendidihan, iaitu dapat membunuh mikroorganisma yang terdapat dalam air. Kelemahan juga seperti pendidihan, iaitu masih mengandungi zarah terampai dan bahan terlarut. Kaedah yang terakhir ialah penyulingan. Penyulingan adalah melalui proses dalam makmal dengan radas yang disediakan seperti dalam raja. Contohnya di sini, air kolam dipanaskan. Apabila mendidih, air tersebut menjadi wap air dan akan memasuki kondenser. Keadaan yang lebih sejuk di dalam kondenser akan menyebabkan wap air tadi bertukar menjadi cecair. Cecair yang terhasil itu dipanggil air suling. Kelebihan kaedah penyulingan ini ialah air bebas dari sebarang bahan terampai, mikroorganisma dan bahan terlarut. Kelemahannya, walaupun air suling adalah jernih, tiada mikroorganisma, tetapi air suling tidak sesuai untuk diminum kerana tidak mengandungi zat mineral yang diperlukan oleh badan. Jadi air suling biasanya digunakan di dalam makmal. Seterusnya kita akan belajar tentang sistem bekalan air. Setiap hari kita menggunakan air untuk mandi, minum, mencuci pinggan dan sebagainya. Pernahkah kamu terfikir dari manakah air paip disalurkan ke rumah? Raja ini menunjukkan proses yang terlibat dalam sistem pembekalan air. Mula-mula, air akan dikumpulkan daripada sumber air seperti sungai dan air hujan di empangan ataupun takungan air. Kemudian air akan melalui proses penapisan untuk penapisan awal bagi mengasingkan bahan-bahan fizikal seperti kayu, daun, rumput dan sebagainya. Kemudian air akan dipam ke tangki pengoksidaan. Di sini air didedahkan kepada atmosfera, contohnya dengan mengalirkan air secara bertingkat, seperti yang ditunjukkan dalam raja. Ini dapat menambahkan kandungan oksigen di dalam air untuk menyingkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan.
Seterusnya adalah proses penggumpalan. Dalam proses ini, alum dimasukkan ke dalam air. Hal ini akan menyebabkan zara-zara lumpur yang halus akan bercantum ataupun bergumpal menjadi lebih besar dan berat. Pada peringkat ini juga, kapur mati atau kalsium hidroksida ditambah untuk mengurangkan keasidan air. Air yang mengandungi gumpalan tadi akan mengalir ke dalam tangki pengenapan. Di sini gumpalan yang telah bercantum menjadi besar dan berat akan mendap ataupun tenggelam ke bawah tangki pengenapan dan akan menghasilkan air yang jernih. Seterusnya, air akan mengalir ke tangki penapisan atau penurasan. Air akan melalui pasir penapis di mana zara terampai yang halus akan terperangkap pada pasir penapis tersebut. Paip-paip di bawah pasir penapis ini akan menerima air jernih yang telah ditapis. Seterusnya, air yang telah ditapis tadi akan ditambahkan dengan klorin untuk membunuh mikroorganisma di dalam air dan juga akan ditambah natrium fluorida untuk mengelakkan perebutan gigi. Air yang telah bersih akan disimpan di tangki simpanan dan kemudian akan disalurkan ke rumah pengguna. Sungai merupakan sumber air utama di Malaysia. Malangnya pencemaran air yang berlaku menjadikan air tidak sesuai untuk kegunaan manusia dan juga memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar. Projek-projek pembangunan, perindustrian dan pertanian adalah antara punca utama pencemaran air. Raja menunjukkan ringkasan bahan-bahan pencemar air yang utama dan cara-cara mengatasi pencemaran air.